Tahniah buat Kuman Pictures serta semua tim depan dan belakang tabir untuk filem pendatang kerana berjaya cecah 100,000 views dalam masa 18 jam tayangan di YouTube. Filem ni adalah filem pertama crowdfunding yang berjaya, mat. Sebelum ni dah ada beberapa filem yang cuba kaedah crowdfunding ni tapi tak berjaya. Dan untuk pengetahuan apa, hari ni bukanlah review tetapi merely a discussion ataupun talk tentang filem pendatang. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Sebelum filem ni ditayangkan di YouTube, terdapat desas-desus katakan filem ni sengaja tayang dekat YouTube sebab tak lepas lembaga penapisan filem. Jadi aku pun ambillah inisiatif untuk rilis grafik explaining beberapa info ataupun fakta mengenai filem ni. Lepas aku publish grafik tu pula, Mak, ada banyak jugalah komen-komen yang agak negatif dan orang kata hatred sikit lah di kalangan penduduk Malaysia ni. Aku siap fight dengan seorang pentaksub yang aku malah nak kata, tapi kita leave it to that lah. Kita biar. Dan ni kita nak sembang tentang filem pendatang. Selain daripada komen yang tadi tu, ada juga komen-komen lain yang orang kata berbau agak resis lah. Macam suruh kata, lepas ni buat pula filem Melayu yang pertahankan Cina pula. Jangan buat filem Cina pertahankan Melayu saja. Dan kemudian dia kata geng production yang buat filem pendatang ni adalah geng production yang nak cakap macam seolah-olah kaum Cina ni adalah kaum tersakiti duduk dekat Malaysia. Aduh, filem tak tayang lagi tapi hampa punya assumption dah melebihi daripada filem dah. Dan yang paling lawak sekali, ada pula yang komen kata bila masa Malaysia buat enactment undang-undang tak bagi kita sembang antara kaum satu sama lain. Macam mat ni filem lah. Aduh, pening nak layan komen-komen je tu. Tapi alhamdulillah posting tu orang kata viral jugalah, 100 lebih share. At least information yang aku nak sampai tu at least dah ramai orang baca. Tapi tak apalah, kita biar je lah komen-komen tu lah. Ni jom kita dive into the film. Filem pendatang ni adalah sebuah filem thriller distopia. Distopia ni maksudnya apa? Distopia ni adalah dunia rekaan akan datang dalam fiksyen atau satira yang mencemaskan dan tidak menyenangkan. Kiranya dunia di mana masyarakat tertindas dan terkawal. Contoh-contoh filem distopia yang mungkin hampa familiar ataupun pernah tonton macam Ready Player One, Minority Report, Blade Runner, Hunger Games, Divergent, Children of Men dan macam-macam lagi lah. So filem pendatang ni dia membayangkan dunia yang macam mana? Filem ni membayangkan suasana Malaysia di mana setiap kaum dilarang bergaul dengan kaum yang lain berikutan satu enactment undang-undang yang digubal selepas rusuhan. Dalam senario ni, pendatang fokus kepada satu keluarga bangsa Cina yang pindah ke rumah baru mereka dan terjumpa seorang budak perempuan Melayu yang sedang sorok di sana. Dilema yang dihadapi oleh keluarga ni, jika pihak berkuasa tahu, mereka akan dihukum penjara 25 tahun. So patutkah mereka gaibkan saja budak tu atau risikokan keselamatan diri mereka untuk menyeluduk budak tu masuk ke kawasan Melayu? So itu adalah sinopsis dia. So kiranya ada satu insiden berlaku dekat Malaysia waktu tu yang menyebabkan kerajaan sampai terpaksa keluarkan satu undang-undang baru yang mana menghalang kaum duduk antara satu sama lain. Kiranya dipecahkan kepada 3 kawasan. Dan waktu tu pula Sabah dan Sarawak dah tak bersama Malaysia dan menyebabkan wang ringgit Malaysia mula jatuh. Insiden rusuhan tu pula mungkin nampak kecil je, hal kecil je, tapi impak dia begitu besar sampai kerajaan terpaksa suruh rakyat vote sendiri sampai ada hampa nak tak jadi macam tu atau tidak. Dan voting daripada rakyat tu menyebabkan enactment tadi tu yang tak masuk akal tu lulus. I mean, dunia dalam filem pendatang ni memang it's a world yang kita tak mau tinggal lah, mat. Trust me, memang kita tak mau tinggal. Dengan wang ringgit makin jatuh sebab Sabah Sarawak dah tak join Malaysia, kemudian dengan kita terpaksa duduk antara kaum kita saja, kita dah tak boleh bergaul dengan orang lain, keadaan jadi terkawal, nak pergi mana pun susah, ada undang-undang ketat apa semua ni. So it's not world yang kita nak tinggal lah. Filem ni diarahkan oleh Ng Ken Kin dan ditulis oleh Lim Boon Siang. Diterajui oleh barisan pelakon seperti Freddy Chan, Mei Jun Tan, Sharon Yeoh, Kaiser To, Khaidah Marha, Nicholas Liu Davis, Ken Tan, Grace Ng, Azman Hassan dan beberapa lagi lah pelakon lain. So macam aku cakap tadi, filem ni adalah filem crowdfunding yang pertama berjaya. Kuman Pictures dia tak mau buat filem ni atas tujuan komersial. Dia nak tayang free je dekat orang. Jadi dia rasa kalau buat crowdfunding, benda ni lagi bermakna lah. Dia macam daripada rakyat kepada rakyat sendiri. Dan di situ aku rasa semua harus jelas. Plan daripada awal lagi memang tak mau tayang dekat pawagam. Sebab dia nanti benda tu jadi rumit. Bila masuk pawagam ni ada tax nak kena bayar, kemudian duit tiket lagi apa semua. Jadi kalau orang tak mampu nak pergi wayang, filem tu tak sampai kepada rakyat. Jadi susah
susah. Saluran paling cepat, paling senang adalah YouTube. Tayang secara percuma saja. Tengok 100,000 views dalam masa 18 jam tayangan. So itu harus jelas ya, sebab ada rakan-rakan di Indonesia dan juga Malaysia sendiri salah info. Bukan lari daripada penafisan filem, tetapi memang tidak bercadang untuk masuk dekat program langsung. Dan ada yang kata pasal apa buat nampak macam Melayu jahat sangat dalam filem ni. Pasal apa buat macam Malaysia ni teruk sangat, tak orang bagi cakap antara kaum satu sama lain. Aduh, itulah filem dan itulah filem distopia. It's a imagination world, membayangkan apa yang akan berlaku. And it's a film. Aduh, so please tonton dulu sebelum hampa keluarkan apa-apa saja pandangan apa tu. Please tonton dulu dan nilai sendiri. Sebab apa yang ditunjuk dalam filem ni adalah benda yang sama ditunjukkan dalam filem-filem lain, iaitu perbezaan ideologi, mindset yang menyebabkan berlakunya perpecahan. Dalam filem ni hang boleh tengok sebenarnya ada dua side dalam setiap kaum. Dalam family Wong, hanya Wong saja yang nak duduk dengan kaum dia. Manakala anak perempuan dia rindukan makanan mamak, rindukan kawan-kawan college dia. Anak lelaki dia pula nak main dengan budak perempuan Melayu tu, dan isteri dia vote no untuk tinggal sama kaum. Lepas tu ada babak pendek dekat sebatang sungai antara dua orang India, lelaki dan perempuan, yang mana mereka discuss tentang setuju dan tak setuju terhadap enactment tu. Dalam setiap kaum ada yang resis, tapi bukan semua orang resis dalam setiap kaum. And the beauty of this film is dia tunjukkan yang kanak-kanak tak termakan pun pemikiran resis orang dewasa. Termasuk budak perempuan Melayu tu yang pada awal dia dilindungi oleh keluarga Wong, dekat penghujung tu hampa boleh tengok macam mana dia pula melindungi keluarga Wong. Sebab racism ni bukan dilahirkan tapi ditanam dalam jiwa. Macam ada satu iklan tu dulu aku pernah tengok, dia punya headline adalah "No one is born racist". Tak ada siapa pun dia lahir-lahir ni dia terus racist. Faham tak? Benda tu ditanam. Seperti mana Wong cuba tanam dalam anak-anak dia tapi tak lut So itu adalah one of the beauty dalam filem ni. Dan aku tak faham bila ada watak jahat, pasal apa nak kena fokus dekat bangsa ataupun dia punya agama. Macam filem La Luna, ada orang komen dalam TikTok aku kata, pasal apa nak kena buat watak Pak Lebay jahat? Pasal apa nak kena highlight kena orang jahat je Pak Lebay? Aku macam, hang tonton ke tak La Luna? Dalam filem La Luna tu ada dua orang Pak Lebay. Seorang jahat, seorang elok, dan kedua-dua tu mempunyai ideologi yang berbeza. Watak Wan Hanafisu, seorang Pak Lebay yang menggunakan agama sebagai pelindungan dan keuntungan diri dia saja. Dan watak Aidil pula adalah seorang lebay yang menggunakan agama untuk melindungi dan membantu orang lain. Nampak tak perbezaan dekat situ? Dan ini bukan kali pertama pun. Dalam filem Imam pun buat benda yang sama, perbezaan ideologi. Unless hampa tak tengok Imam lah kot, kan? So hampa ingat apa benda ni baru ke apa ke, aku tak tahulah. So it's a normal thing, perbezaan ideologi tu. Sebab jahat dan baik ni dia tak main package dia dengan agama atau bangsa. Okay? So bila tonton filem tu, tontonlah watak-watak sampingan saja. Tengok sama. Macam dalam filem Abang Adik baru-baru ni, dia ada tunjuk polis yang tidak berperi kemanusiaan dan juga polis yang berperi kemanusiaan. Itu baru betul. Anyway, aku dah tonton filem ni dekat YouTube and I'm glad filem ni berjaya dihasilkan dan berjaya siap. Filem ni penting untuk ditayangkan kepada semua sebab ia boleh menjadi sebuah benchmark kepada filmmaker yang lain yang ada skrip yang unik tapi takut tak ada siapa biayai, boleh guna method yang sama, iaitu crowdfunding. Selain tu, penting untuk rakyat Malaysia tonton filem ni agar mereka tahu kata kita dah hidup aman-aman. Jangan biarkan mindset orang luar, mindset orang lain ataupun ahli politik ni cemarkan ideologi kita ni. Macam dalam filem ni, tengok macam mana apa uncle dia tu duk cakap pasal racism. Lalah dia pergi jual furniture dekat orang Melayu. Nampak tak? Mereka sebenarnya nak buat bisnes tapi mereka gunakan tu untuk mereka punya political gain. Aku harap ada investor lah yang nampak tentang potensi filem pendatang ni untuk buat sequel ke apa ataupun explore buat series ke apa, sebab dia berjaya kutip 100,000 tayangan dalam masa 18 jam. Dan kalau hang bayangkan kalau hampa invest dan tayangkan dekat streaming platform yang orang kata ramai users, confirm laku punya lah. Again, kudos to the whole team, cast and crew dan semua yang terlibat depan dan belakang tabir. Tahniah sekali lagi kerana berjaya siapkan dan berjaya menjadi filem crowdfunding yang pertama. Kepada yang belum tonton, hampa boleh tonton sendiri. Filem ni tengah tayang lagi dekat YouTube, percuma saja. YouTube Kuman Pictures, hampa boleh tonton lah. Dan kepada yang dah tonton, apa pandangan hampa, drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi next review. Thank you for watching. Bye bye.